wassalam, tuan-tuan. Dan istimewanya juga kalau kita lihat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat disokong pada awalnya itu oleh isterinya Sayyidatina Khadijah yang merupakan seorang wanita yang paling awal sekali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat perlukan, sebab itu ketika mana kewafatan Sayyidatina Khadijah ini, Nabi sangat-sangat bersedih sehingga digelarkan pada tahun itu dengan kematian pakciknya sekali, digelarkan sebagai tahun kesedihan. Sangat-sangat sedih, tuan-tuan. Dan apatah lagi, tuan-tuan, kalau kita lihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu ada hikmah dari segi rumah tangga itu, Nabi Allah Muhammad ini, tuan-tuan, telah menunjukkan satu bentuk kemesraan bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Minumnya cawan berkongsi, tuan-tuan. Tuan, dekat tempat kerja janganlah kalau ada suami isteri kat sini nak minum secawan. Ya, kalau tempat kerja sini ada suami dengan isteri, kalau minum secawan kat kantin dah lain macam, tuan. Ya. Tuan-tuan, Nabi kongsi cawan, tuan-tuan, bersama Sayyidatina Aisyah. Tak cukup kongsi cawan, tuan-tuan, tempat bibir Aisyah itulah yang Nabi cari. Tuan-tuan, ya Allah mesranya, tuan-tuan. Dahlah tak cukup dengan itu, tuan-tuan, Nabi sangat berlemah lembut kepada isterinya, selalu menyampaikan pesan kepada isterinya. Walaupun pada ketika itu, tuan-tuan, dia tahu Sayyidatina Aisyah ini merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar, yang sudah semestinya kalau anak kepada Sayyidina Abu Bakar ini bapanya didik, tapi Nabi teruskan menyampaikan wasiat. Sebab itu, tuan-tuan, walaupun isteri kita sekolah agama di JDT, tuan-tuan, kena juga kita sampaikan wasiat kepada mereka. Seringkali sampaikan tazkirah, seringkali berkongsi dengan mereka ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sebab itu kalau dah rasa dah terlewat, mata pun dah tak awas, tuan-tuan, belum terlewat lagi sebenarnya untuk kongsi cawan. Masih ada masa lagi. Antara syarat-syarat yang boleh dipenuhi untuk nak mengikut prosedur ini, tuan-tuan, pastikan isteri kita kalau boleh pakai lipstick yang cukup-cukup indah. Kalau dia gigit tu memang nampak kesan dia punya bibir kat sini. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kalau boleh, elakkan daripada menyediakan air susu. Takut boleh berubah menjadi air bandung, soda. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Masih belum terlewat, boleh amalkan. Kalau pakai tu untuk suami lah, jangan untuk suami orang. Pakai untuk suami. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat, tuan-tuan, di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebutkan, tahu kan? Surah Yasin ni ayat 36. Ini dia punya terjemahan dia. Dia punya ayatnya apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan bagi kamu ini, semuanya ini berpasang-pasangan. Sama ada apa yang ditumbuhkan di atas muka bumi, sama ada pasangan itu daripada jenis kamu sendiri, tuan-tuan. Dan Allah sebutkan lagi, tuan-tuan, pasangan itu pula adalah daripada apa yang kamu sendiri tidak ketahui. Telinga kanan, ada telinga kiri. Ada betik jantan, ada betik betina, tuan-tuan. Ada kelapa jantan, ada kelapa betina. Ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ustaz, kaki saya tak ada sebelah, Ustaz. Tak ada tu pun ada pasangannya. Macam mana, Ustaz? Saya tak tahu yang pasangan. Kan Allah sebut tu. Dan pasangan itu daripada apa yang mereka tidak ketahui. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, memang kehidupan dunia ini memang memerlukan kita ini berpasangan. Pasukan JDT tak akan menang disebabkan Boyan Kodak semata-mata. Pasukan JDT juga tidak akan menang dengan ada Al-Haji Kamara, pemain import yang baru, tuan-tuan, yang telah meledakkan gol ke atas Kelantan sehingga Kelantan ditewaskan, walaupun dia telah mendahului dengan jaringan 1-0 pada minit yang ke-9. Masya Allah. Tapi akhirnya dia telah diakhirkan dengan kekalahan 3-1. Bermula daripada Haris Harun. Betul ke? Kalau saya salah tolong beritahu. Yang kedua digolkan oleh Al-Haj Kamara, dan yang ketiga digolkan oleh Amri Yahya. Lalu disepakkan kaki kiri.
Memang sakit hati dengar kan tuan-tuan? Penyokong Kelantan, saya minta maaf. Allahu Akbar. Saya minta maaf tuan-tuan, sebab saya cerita. Saya minta maaf tuan-tuan. Nak menunjukkan dari segi pasukan bola sepak pun tuan-tuan, memang kita memerlukan pasukan. Tuan-tuan, memang perlukan pasangan. Apatah lagi Tuan Raja main badminton secara double. Memang ada pasangan dia pula tu. Tuan-tuan, kalau main single pun tuan-tuan, perlu ada pasangan. Siapa pasangan dia? Lawan dia lah. Main seorang nak main dengan siapa? Tuan, memang perlukan ada pasangan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, itulah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu rumah tangga holistik. Apakah itu holistik? Dari segi Dewan Bahasa dan Pustaka, takrif holistik itu membawa maksud saling berkaitan. Tuan-tuan, antara sama lain sebagai satu sistem yang sangat-sangat bersepadu dan juga sangat-sangat menyeluruh. Tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan, holistik, yang mana tuan-tuan sangat-sangat dituntut sebenarnya dalam agama Islam. Ada ke Ustaz perkataan holistik dalam agama Islam? Tuan-tuan, kalau tak ada pun perkataan holistik, kena ingat ada matan hadis Nabi tuan-tuan yang menggambarkan tentang holistik ini, iaitu hadis Nabi SAW, hadis yang sangat-sangat famous. Ustaz-ustaz kalau ceramah memang selalu sebut, iaitu man la yarham la yurham. Barang siapa yang tak kasih, dia tidak akan dikasihi. Kan ada kisah seorang sahabat Nabi tu yang nampak Nabi cium akan seorang cucu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, tapi aku tak pernah cium seorang pun. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan ingat sahabat ni love you Mr. Arrogant punya orang. Tidak, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi SAW spontan menjawab, barang siapa yang tak kasih, mereka tidak akan kasih. Dalam konsep inilah tuan-tuan, kita nak sama-sama bawa cerita tentang holistik ini. Bagaimana tuan-tuan, holistik ini kalau kita terjemahkan dalam rumah tangga kita, dalam kerja kita, dalam hayat kita tuan-tuan, insya-Allah kita boleh berjaya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita mengharap kadang-kadang yang terbaik daripada isteri kita. Kita mengharapkan satu bentuk penghargaan daripada suami kita. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita tak pernah hargai pasangan kita. Kita pun tak pernah buat baik dengan pasangan kita. Tuan-tuan, nak baik macam mana Ustaz? Saya kan dah bayar RM22.5 tunai. Cukuplah tu. Tuan-tuan, ingat RM22.5 itu je ke tuan-tuan? Hidup nak lama. Tuan-tuan, bil makin meningkat. GST dah ada dah pula. Tuan-tuan, kalau tidak ada satu bentuk usaha yang terbaik terhadap pasangan kita tuan-tuan, jangan harap kita akan dapat yang terbaik. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita tak buat baik dengan Allah tuan-tuan, jangan harap kita dapat cium syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaz billahi min zalik. Tuan-tuan rahmatillah Allah taala sekalian, kalau boleh saya berikan satu contoh. Kaedah input dan juga output.